kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdhalas sholati ala as'adil makhluqati kan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna ghafala anziri bilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh nampak muka Ustazah? Tak ada. Sebenarnya aku cakap pun jauhkan kursi dapur ke yang saya dah sebut. Kursi dapur ke okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi Dr. Rubiah dan yang saya kasihi Pengurusi Kedua Masjid Serbajaya juga Barisan Ahli Jawatan Kuasa, yang saya kasihi lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan yang datang dari sekitar daerah Seremban dan juga dari Masjid Rasah yang terpaksa membatalkan kelasnya, tapi dengan izin Allah dapat bersama-sama kita pagi ini. Terima kasih kerana ramaikan lagi. Jadi saya bersyukur kehadiran ilahi program yang kita Erwa rancangkan dapat kita laksanakan pagi ini dengan izin Allah. Dan tajuk yang kita bawakan pagi ini iaitu disadapkan oleh seorang ahli ketua kita, iaitu penyikian bola jiwa. Jadi sedikit sebanyak kita perkenalan dengan penceramah kita pagi ini, Dr. Rubiah binti Yurun Hamzah. Dilahirkan pada Oktober 1951 di Parit, Perak. Mendapat pendidikan awal di Parit, Perak dan seterusnya mendapat pendidikan perguruan latihan perguruan di perguruan ilmu khas Perak. Tak payah panjang-panjang. Tak payah panjang-panjang. Itu dah pensiunnya kerja. Okey, sedikit saja lagi. Meneruskan sarjananya pada tahun 88 di Universiti Melayu dan mendapat doktor falsafah di UKM pada tahun 2000. Mendapat mempunyai 4 orang sahaja mata. Okey, cukup dah tu. Dan beliau juga merupakan banyaklah sebenarnya. Itulah tak payah baca lah. Saya berjumpa dengan beliau dalam program ESQ, jadi motivator ESQ, dan saya itu beliau juga mempunyai sebuah syarikat iaitu RKH Motivation dan Services, insya-Allah. Insya-Allah. Antara khidmat yang disediakan adalah khidmat motivasi, kaunseling keluarga, pengurusan stres, boleh jumpa dengan doktor. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Khusus keterampilan bekerja berkualiti serta kecemerlangan organisasi, khusus memimpin remaja bertakwa. Selain daripada itu, ada juga beliau menjalankan khusus kejubapaan dan khidmat nasihat keluarga. Seterusnya, khusus menuju perusahaan dan kemahiran mengurus IQ, IQ dan SQ. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya jemput Dr. Rubiah dengan tajuk yang
yang dicadangkan oleh seorang daripada ahli ilmu kita, iaitu pencucian kolam jiwa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama diucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Helwa Masjid Seremban Jaya dan seluruh jawatankuasanya, tuan-tuan yang dipilih Allah untuk bersama dengan muslimah sebagai penjaga, pengawal dan juga pelindung pada kita. Dan paling utama ialah seluruh warga masjid ataupun seluruh penduduk yang diberi Allah kesempatan dan dipilih untuk bersama-sama di tempat yang terhebat ini. Maka tidak ada tempat di mana rahmat Allah turun melimpah melainkan di rumah Allah. Maka kita mengharapkan hari ini kita bukan saja mendapat ilmunya, tetapi boleh berubah, merasa paling dekat dengan Allah, merasa kita sedang ditatap Allah, dan akhirnya bercita-cita untuk menjadi hamba Allah, khalifah Allah, dan akhirnya calon syurga Allah, insya-Allah. Oleh itu mari kita panjatkan ungkapan terbaik alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah sebagai tanda kita menghormati majlis ini. Kerana majlis ini tidak disebut dengan alhamdulillah, ada jadi majlis yang terputus, tak sampai kepada Allah. Dan juga kita panjatkan salam selawat teragung kita kepada kekasih Allah, orang yang sudah berjuang habis-habisan sehingga kita akhirnya mendapat jawatan terbesar dan terpenting, hamba Allah dan jadi pengikut Rasulullah. Maka jasa yang dibekalkan oleh utusan Allah ini tidak ada yang lebih besar dan lebih hebat selain jasanya. Maka bersama-sama kita setiap hari, setiap masa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita menghargai majlis ini. Kita dipilih sehari ini kerana kita adalah pengikut Rasulullah. Kita dipilih hari ini kerana kita adalah hamba Allah. Jadi sekali lagi tahniah kepada pihak jawatankuasa yang berusaha mendapatkan tarikh yang hampir-hampir tak lepas juga tarikhnya. Dan juga kita kata urusan paling sulit untuk datang ke masjid ini kerana perlu dapat macam-macam kata di majlis agama. Okay. Sebelum itu ada makluman kereta W1037K Vios, lampu kereta tak tutup. Sekali lagi W1037K kereta Vios, lampu kereta tak tutup. Nanti takut tak boleh start, nanti balik-balik sangkut. Okey, kalau tanya saya takut tak tahu sebab tak ingat plate number kereta. Wanita selalu bawa aja plate number, tak ingat. Tahu betul. Betul? Syukur alhamdulillah dia ingat keretanya. Kalau saya tak ingat, diam selamba je. Main buat dosa kering kata orang Perak. Maka sekali lagi kita katakan kehadiran kita di sini bukan sekadar pilihan kita, tapi adalah pilihannya Allah. Apalagi tajuk hebat yang dibekalkan kepada saya. Tajuk ini tak cukup sehari sebenarnya. Sebab katakan nak cuci kolam jiwa. Kolam besar ke kecil? Oh, telaga gelas dia pun tak berani lagi nak cuci ni. Contoh, tetapi tidak boleh terus terjun ke situ kalau kita belum menjaga apa yang ada yang nampak ini. Sebab itu kita kata kita terdiri daripada jasad dan roh, jasad dan jiwa, jasad dan hati, jasad dan jasmani dan rohani, kata orang Melayu atau kata orang Arab juga. Boleh nampak? Yang kita sebut jiwa itu yang luar ke dalam? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kalau orang kata kita sakit jiwa, nampak tak? Tak nampak. Maka sebelum kita terjun, insya-Allah mungkin ada siri kedua kalau disudikan,
Sebab tajuk ini harus dimulakan dengan yang nampak dulu. Macam mana nak cuci yang nampak ini? Kerana kekuatan rohani itu dimulakan dengan dilengkapkan oleh kekuatan apanya? Fizikal. Macam mana kita nak tahu dia ikhlas kalau tak nampak mukanya? Macam mana kita nak kata dia beriman kalau tak nampak perkataannya? Sebab itu iman kamu bukan disebut, iman kamu bukan di mulut. Orang beriman itu nampak air mukanya, nampak penampilannya, nampak pergaulannya, nampak kerja hariannya. Makanya sebagai bukti, bukan mulut. Sebab itu nanti mulut dikunci. Bila mulut dikunci bermakna apa? Yang akan menjawab semua perbuatan kita ialah anggota. Makanya kalau kita bercakap tentang penyucian jiwa, kita harus mulakan penyucian itu dari luarnya, kemudian baru ke dalam. Kalau saya tanya, kenapa botol ini berada di atas meja? Atas meja saya sebab apa? Agak-agak lah. Sebab botol ke sebab air? Kalau tak ada air, botolnya jadi apa? Masuk tong sampah. Bermakna untuk membolehkan botol ini, air ini sampai ke saya perlu dapat apa dulu? Botolnya. Boleh nampak? Bermakna kalau nak jaga kesucian air ini, harus mula dengan kesucian botolnya, bekasnya. Boleh jelas analogi itu? Saya minta maaf, mungkin pendekatan dan cara saya berbeza. Sebab kita belajar agama sebagai motivator. Belajar agama sebab nak buat, bukan nak tahu. Berapa orang nak belajar agama nak tahu? Kita nak tahu je, tapi tak buat pun. Okey, kita baca terjemahan, nak tahu je. Boleh nampak? Sangat mas, saya percaya meja ini dah diduduki oleh ratusan penceramah. Tapi berapa ramai hati-hati yang telah berubah setelah berjumpa penceramah. Setelah hadir ratusan ceramah dengan berbagai-bagai ustaz, banyak mana kita sudah berubah? Adakah perginya sama, baliknya sama, sembangnya sama, gayanya sama, sombongnya sama, kedekutnya sama, senyumnya sama? Okay? Kalau dia masih sama, ilmunya tidak membuat jasadnya cantik, hatinya cantik. Sebab itu kalau kita sudah mandi dengan belum mandi, mana lebih bersih? Dah mandi. Makanya orang yang sudah masuk ke kolam yang ada ilmu, dia naik balik, dia sama lagi tak sebelum masuk? Tak sama. Makanya setiap kuliah harus membantu anak kita yang berdatang kuliah untuk berubah. Maka kuliah hari ini harus diharapkan dapat mengubah kita, melihat siapa diri kita, ke mana kita nak pergi, apa sebab kita di sini, dan akhirnya mengapa nak lubuk kolam jiwa tu nak dibersihkan. Nak bersih pakai apa? Pakai klorok. Sebab itu kolamnya macam mana, dindingnya macam mana, besar mana. Oleh itu sekali lagi, oleh kerana air tidak boleh datang sendiri tanpa botol ini, maka kita harus bercakap dulu tentang botolnya, fiziknya. Betul atau tidak? Bila kamu mati, rohnya akan diangkat, maka tinggallah jasadnya, fiziknya, bukan yang nampaknya. Inilah nanti yang akan menjawab. Betul atau tidak? Maka kita bangun balik kekuatan. Kita nak belajar bagaimana agaknya nak daripada botol nak masuk ke dalam airnya. Ingat, kalau tengok air, ingat apa? Ingat apa? Ingat apa? Ingat botol. Jaga botol dan jaga air. Itu baru jawapan pakai otak yang cikgu ajar kat sekolah. Kamu nampak yang nampak sahaja. Nih, sebab itu syarat jadi orang beriman, mesti orang berakal. Walaupun umurnya baligh tapi tak berakal, bukan namanya baligh. Betul atau tidak?
Umurnya 30 tapi otaknya baru di 10. Boleh nampak tak? Maka bangun balik kekuatan. Kalau kita melihat dengan perasaan, apa puan rasa kalau tengok air ni? Rasa apa? Tak ada apa-apa rasa. Okay? Itu bermakna kita tidak melihat. Maknanya hatinya masih tutup. Apa yang anda boleh bayangkan kalau tengok air ni? Putih. Itu juga mata jasad. Mata hatinya lain. Siapa cipta air? Kita dicipta dari apa? Adam dari tanah. Kita dari air ke bukan? 70% tubuh kita adalah air. Maka bila tengok air, ya Allah syukur alhamdulillah kamu masih bagi aku air. Tanpa air 1 hari mati. Kita tak makan 3 hari hidup, tapi tak minum 1 hari mati. Boleh nampak? Itu kita melihat pakai hati. Ya Allah syukur alhamdulillah kamu masih bagi aku air ya Allah. Dalam gelas cantik ya Allah. Bayangkan air tepi lompang, kolam-kolam lopak-lopak tu, boleh minum tak? Masih juga air, betul? Tapi syukur ya Allah, air yang jatuh ke lopak itu menghidupkan rumput-rumput dan tumbuhan. Maka kalau kita melihat dengan mata hati, kita tidak boleh terpisah dari Allah. Maka tolong biasakan mata kita ini bukan saja mata zahirnya, tapi lebih penting mata hatinya. Kenapa orang buta hafal 30 juzuk? Kita yang celik lebar-lebar ni susahnya nak hafal. Betul tidak? Maka sekali lagi, kenapa dia boleh hafal 30 juzuk? Kerana dia tidak melihat dengan mata kasar, tapi melihat dengan mata hati. Sebab itu boleh tengok air ini, ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang menciptakan air, aku dari air ya Allah. Makanya oleh kerana kita terjadi daripada 70% air, maka ingat tengok air, ingat Allah. Bukan ingat dahaga je. Kalau ingat dahaga, maknanya kita tengok pakai perasaan. Okay? Tapi kalau ingat terus sampai ke hati, sebab kita nak bercakap pasal jiwa. Tapi jiwa masuk ke mana? Mesti melalui jasadnya. Ini kekuatan. Sebab itu orang bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu merasa sangat takut. Saidina Umar ditanya, wahai khalifah, apa dia bertakwa? Kamu sentiasa merasa berhati-hati seperti berjalan di jalan yang berduri, langkahnya elok-elok, langkahnya kemas-kemas, langkahnya teliti. Maka orang bertakwa itu orang yang sentiasa berhati-hati, berwaspada. Bukan berhati-hati di jalan raya saja. Berhati-hati dalam percakapan, berhati-hati dalam melihat, berhati-hati dalam mendengar. Aku dengar, ya Allah, dia cakap. Wow. Pegang semua apa kita dengar, tak pensan. Sebab itu kalau surah bin Nas, satu surah An-Nas, ada tak? Aku berlindung dari pencipta manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Di mana sembunyi? Dalam dada kita. Bersembunyi dalam perangai kita. Bila kita sebut nama Allah, dia sembunyi. Bila tak sebut, dia datang. Sebab itu kita kalau solat tak berapa seronok. Allah, tak rasa kita sedang berbual dengan Allah. Allah, kita sedang bercakap dengan Allah. Kalau dengan handphone, pusing-pusing kita nak dapat yang terang. Betul ke tidak? Kita cari pastikan semua yang kita dengar ni kita jelas. Allah, mak tak jelas, aku kat masjid, nanti aku keluar sekejap, okey? Ya. Walaupun dalam tandas kita jawab telefon, betul? Sedangkan di tandas kamu tak boleh bercakap pun. Apa lagi nak jawab salam, betul?
Makanya solat itu kamu sedang berbual dengan Allah. Mana mungkin ingat hari, ingat lampu tak tutup, ingat periuk tak tertutup, ini. Tapi sebab tak ada jiwa yang nak saya sedang berbual dengan Allah. Kalau saya dengan berbual dengan Allah, semua yang lain tak dengar. Kalau puan sedang jawab telefon, boleh dengar tak orang panggil? Tak boleh dengar saja. Ini kekuatan sebab saya minta maaf, kita nak, kalau boleh kita nak sampai kuliah ini terus berubah. Tak payah banyak-banyak fikir. Sebab itu Quran tu sahabat nombor 1. Kalau kamu siapa, kita siapa? Who are you? Cakap orang putih pula. Siapa kita? Tadi baca Asmaul Husna lebih. Nas'aluka ya man huwa Allah. Ya Allah, macam tak berkenan. Ramai yang tak hafal hamba Allah ke tahu. Tak kenal maka tak cinta. Orang Melayu dah sebut dah, kita berkenalan dulu. Lahir tahun 51. Orang rahsia. Contoh, berkenalan dengan Allah tapi dengan Allah tak lekat. Itu baru sebut. Boleh sebut. Ya Malik apa maknanya? Ya Kudus apa maknanya? Ya Latif apa maknanya? Tak tahulah, kami tahu belajar nyebut je. Mana baru jadi tadika di mata Allah. Kamu belum lagi layak jadi mumayyiz baru. Belum balik pun. Baru boleh sebut tapi tak faham. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Malik tu apa? Entahlah, kita sebut je. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Apa dia Muhaimin? Entahlah. Nampak tak? Itu yang sepotongnya. Tapi yang perempuan baca tadi apa? Yang sambung lagi tak faham. Boleh nampak? Maka perubahan yang nak dibuat, bukan sebut hamba Allah, tapi rasa 99 nama itu mengalir dalam darah saya. 99 nama Allah tu jadi rantai, jadi kalung, jadi cincin, jadi gelang saya. Sebut je yang mana, baru layak ngaku hamba Allah. Kalau tidak baru bibir tak masuk ke perut pun. Boleh tak makan berjanjat-janjat dulu balik? Kalau makan mesti apa? Telan. Kalau sebut ya Allah, kalau sebut ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, tertahulah. Apa Ya Rahman? Pengasih. Kalau kamu belum kasih dengan diri kamu, kamu belum kasih dengan orang keliling kamu, maka Ya Rahman tak hidup dalam diri kamu. Baru boleh apa je? Sebut. Belum pakai. Allah kata apa? Dapat ilmu apa? Amal. Kalau ilmu tak amal, beban. Amal tak ilmu, sesat. Ni yang kita bimbang. Sebab itu jangan main-main Asmaul Husna. Jangan main-main zikir munajat. Lembik je setengah macam tak makan 4 hari tadi. Hati-hati kalau nak baca sungguh-sungguh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lekat masuk dalam darah, masuk dalam roh, dalam jiwa, mengalir bersama darah dalam tubuh kita. Baru munajatnya diterima. Subhanallah walhamdulillah. Minta maaf lah tadi terdengar je. Kalau jerit pekik kat rumah kuat benar. Bila nak makan turun lah. Betul ke tak? Tapi bila nak zikir munajat nak minta dengan Allah, tapi mintanya apa? Bagi dah bagi, tak bagi tak apa leh. Allahu akbar. Boleh nampak? Minta maaf banyak, itulah tak boleh dengar. Kalau saya dengar dan tak tegur, Allah hentak saya besok. Engkau dengar dia bisik setengah nyawa ya. Okey, dengan hati, dengan sepenuh jiwa.
Samalah pergi umrah. Okey, kita lepas sunat, lepas apa? Niat ihram, pakai ihram, solat sunat ihram, kita kena baca apa? Labbaik Allahumma labbaik. Berapa minit? 5 minit tak sampai. Okay. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Itu kena jadi pejuang. Tak sampai masuk perut pun, apalagi nak masuk ke darah. Tak sungguh solat-solatlah. Solat. Tapi apa dapat selepas solat? Apa perubahan selepas solat? Apa perubahan selepas Ramadan? Apa perubahan selepas memberi? Kita memberi je sombong. Dah ambil, yang datang lagi. Kemarin kamu juga lagi. Makan hari-hari. Kemarin makan juga. Tak ada pula. Tapi nak buat baik takut hari-hari. Betul atau tidak? Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Allah itu ada di mana? Tak tahu di mana. Tadi kita sebut nama Allah, betul? Sebab nak bercakap tentang penyucian. Bila penyucian kita apa? Bersih ke kotor? Bersih, tak payah cuci dah, balik je. Subhanallah. Makanya orang yang nak bersuci nak nyuci diri, betul? Maka kekuatan yang nak dibangun, pertama kita ada jasad, ada jiwa. Ada jasad, ada roh, kolam jiwa katanya. Maka untuk itu kita nak cuba macam mana nak cakap. Saya nampak, ya Allah, takut dah tu. Saya nampak puan yang menulis tu dia pakai jam. Puan pakai jam ke puan? Pakai jam siapa? Boleh datang sini tak kejap? Tadi ada banyak mikrofon ya. Okay. Puan pakai jam, betul? Pakai jam. Yang bagi dekat kawan tu tadi. Saja je nak nanya sebab nampak jamnya cantik. Okey puan. Siapa namanya? Saya Salbiah. Puan tadi pakai jam, betul? Pakai jam siapa? Angkat mikrofon tu besar sikit. Pakai jam siapa? Loh. Jam siapa? Jam siapa? Jam saya lah. Dapat jam dari mana? Beli di kedai. Ya Allah, takutnya nak jawab. Soalan paling senang ni. Tapi bila nak jawab, ini orang oh. Bukan nangkeh. Saya minta maaf Tuan Imam, Tuan Syekh yang ada-ada. Kami menghargai tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tak sebut banyak, tak tengok banyak, tapi jadi dah dapat bodyguard kami jadi kuat di sini. Okay, jadi kalau macam tak dipeduli itu maknanya bukanlah tak berkenan. Okay, perlu faham saya nah. Minta maaf banyak sebab kita muslimah. Okay puan, belum habis. Saya ulang semula, puan pakai jam je ke tidak? Ya, beli di kedai. Okey. Sekarang jamnya pakainya di tangan siapa? Dapat tangan dari mana? Bagi ke pinjam? Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Boleh ke tak boleh? Pinjam. Saya nak pinjam gelas ni bawa balik, boleh tak? Tapi saya bawa tanya, opah ini gelas apa? Gelas Masjid Seremban. Saya boleh tak kata, ini gelas opah lah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey puan, puan pakai jam di tangan siapa puan? Dapat dari mana? Jawab. Salah tak apa. Ini atas dunia, atas tanah, belum bawah tanah. Okey, pakainya di tangan siapa? Dapat tangan dari mana? Anugerah, bagi ke pinjam? Bagi pinjam. Kalau bagi pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ngaku hak sendiri pinjam.
Tak boleh. Jadi puan pakai jam di tangan siapa? Tak boleh berhenti kat situ. Kalau tangan Allah, awak jadi Allah. Okey. Tangan yang Allah. Senang ke susah soalannya? Ini soalan pertama saya dia ajar macam mana nak kenal Allah. Boleh nampak? Semua orang akan kata ini tangan siapa? Tangan saya dapat dari mana? Allah bagi. Betul ke tidak? Betul ke bagi? Pinjam. Ya Allah, mata yang tengok saya sekarang tengok dengan mata siapa? Mata yang Allah. Jangan berhenti mata Allah. Mata Allah bukan mata kita. Tidak ada sifat-sifat Allah pada kita. Boleh nampak? Puan tengok saya pakai mata siapa? Mata pinjam dari Allah. Puan tadi jalan kaki masuk masjid pakai kaki siapa? Kaki pinjam dari Allah. Puan jawab soalan saya pakai mulut siapa? Mulut siapa? Pinjam dari Allah. Dengar ceramah saya pakai telinga siapa? Pegang dadanya. Jantung berjalan tak ni? Jalan tak jantung ni? Rasa. Ada tak yang dah berhenti? Masa duduk jantung jalan tak? Masa tidur jantung jalan tak? Masa berjalan jantung jalan tak? Kalau jantung berhenti, siapa yang jalan? Siapa gerakkan jantung puan-puan? Pernah tak jantung berhenti? Tak pernah. Jadi siapa yang digerakkan? Anda kita pakai jantung siapa? Jantung pinjam dari Allah. Bermakna Allah jauh ke dekat. Dia gerakkan jantung kita. Kita tak pernah tengok jantung kita. Allah gerakkan setiap hari. Darah kita ada yang berhenti tak? Siapa yang pusingkan darah kita? Tapi kenapa kata ini tangan saya, ini kaki saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini mata saya suka saya lah, ni kaki saya suka saya lah nak pergi gedok. Ni contoh. Terima kasih banyak puan. Minta maaf banyak. Soalannya macam soalan bodoh-bodoh aja. Ini soalan keyakinan. Bukan nak tahu Allah, tapi nak yakin di mana Allah. Nak yakin Allah itu siapa dengan aku. Apa hubungan aku dengan Allah? Minta maaf tuan, kasar sikit bunyinya. Ceramah saya memang opini buat macam mana. Okey. Kita siapa? Siapa kita? Hamba Allah sungguh-sungguh. Bangga jadi hamba Allah. Kuat jadi hamba Allah. Yakin. Jangan boleh sebut, siapa saya? Saya cikgu. Siapa saya? Saya suri rumah. Laju je jawab. Tapi bila siapa kamu? Hamba Allah. Dah macam nak pensan mati terus. Apa jawatan paling kekal? Apa jawatannya kita bawa balik jumpa Allah? Apa jawatan? Hamba, dia Datuk Tan Sri, Puan Sri, YB tak YB, doktor tak doktor, balik tak bawa. Itu jawatan atas bumi, bawah bumi kosong, bu. Kita bawa balik hamba. Sebab itu soalannya marah. Siapa Tuhan kamu? Sebelum sampai bawah tanah, sekarang tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau tangan kita kata kita punya, putus hubungan dengan Allah. Kalau kaki kita kata ke kaki kita punya, maknanya matinya syirik. Jelas atau tidak? Oh, teruk ceramahnya marah-marah, garang-garang. Lekat dalam hati. Ni pegang tangan, syukur alhamdulillah ya Allah, tangannya masih boleh jalan ya Allah, boleh gerak ya Allah, boleh pegang anak ya Allah, boleh masuk ya Allah. Dengan tangan ini aku menulis, dengan tangan ini aku pegang Quran, dengan tangan ini aku berwuduk, dengan tangan ini aku masak, dengan tangan ini aku urus rumah tangga, dengan tangan ini aku belajar ya Allah. Selama ini aku tidak pernah bersyukur dengan tangan ini. Aku masih ngaku ini tangan aku ya Allah. Astaghfirullahalazim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima taubat kami ya Allah. Selama hidup kami rasa tangan ini kami punya ya Allah. Kami belum pernah bersyukur dengan tangan ini dari hari ini ya Allah. Hingga kami menjadi jemput. Aku nak bersyukur setiap hari ya Allah dengan tangan ini ya Allah. Engkau anugerahkan aku mata sejak lahir boleh nampak ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur dengan mata ini ya Allah. Mata yang dapat melihat dunia, mata yang membuat aku boleh belajar, mata yang membuat aku nampak anak dan suami, mata yang membuat aku nampak alam ini ya Allah. Tapi aku tidak bersyukur kerana aku rasa ini mata aku ya Allah. Maka ampuni aku ya Allah. Aku tidak pernah bersyukur dengan otak ini yang buat aku pandai ya Allah. Aku rasa yang pandai ini aku, bukan engkau ya Allah. Aku rasa otak ini aku punya ya Allah. Maka aku tidak pernah bersyukur dengan otak ini, akal ini. Aku boleh membezakan siang dan malam, aku boleh membezakan najis dan makanan. Tapi aku tidak pernah bersyukur. Aku pergi sekolah ya Allah, aku ajar anak ya Allah, aku ada ilmu ya Allah. Dengan akal yang kau pinjamkan ya Allah. Ya Allah, kau bagi aku telinga boleh mendengar sampai dari dulu sampai sekarang ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur dengan telinga yang boleh mendengar ini. Betapa sombongnya aku dengan pemberianmu ya Allah. Bangun kekuatan. Setiap hari tolong syukur apa yang kita dibagi Allah. Mata tidak akan boleh melihat tanpa izin Allah. Sebab ini mata pinjam dari Allah, guna untuk dekat dengan Allah. Bukan guna untuk tengok sinetron, bukan guna untuk tengok benda maksiat, bukan tengok benda-benda tak berfaedah. Lihat dengan mata kasar, lihat dengan mata hati. Aku ni siapa? Dari rambut sampai kaki tidak ada yang kita punya. Ya Allah, kita berasal dari alam roh yang tak ada tubuh, tak ada jasad. Ditanya Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita ngaku ya Allah, engkau Tuhan aku di alam roh. Sebab itu baca bagaimana kejadian manusia yang membuat kita sombong, bongkak dan riak. Kita sudah mengaku dengan Allah sebelum masuk ke rahim ibu kita. Sebab itu ada roh yang masuk ke rahim orang Islam, ada roh yang masuk ke rahim bukan Islam. Tapi yang masuk dalam rahim Islam pun keluarnya tak sayang dengan Islam. Akhirnya Islam macam kapal selam, nampak macam Islam tapi bila ditanya tak Islam. Sebab kita tak rasa ini ciptaan Allah. Kamu kosong, apa pun tak ada. Roh itu seperti asap atau wap saja, ditiupkan ke rahim ibu kita. Nak sombong apa? Sebab itu seorang hamba Allah tidak pernah sombong, riak, ujub, tidak pernah kedekut, tidak pernah pandang hina orang, tidak pernah tak tolong orang, senang dengan orang. Bahagia jadi hamba Allah. Tengok muka berapa ramai tak boleh senyum. Berapa banyak mak yang garang, makan cepat, macam nak telan anak. Ramai ni muka garang-garang lagi. Okay. Apa sebab garang? Sebab mak dulu garang. Aku dapat keturunan mak aku jaga aku garang, aku pun jaga anak aku garang. Sedangkan zaman sudah berubah. Sebab itu ramai anak tak sayang mak sekarang. Ramai jangan mimpi anak nak suap makan kat kita. Sebab kita tak pernah suap anak dengan nama Allah.
Kita tak pernah bagi tahu dekat anak ini makanan rezeki dari Allah. Yang suap ini tangan pinjam dari Allah. Kecuali tangannya dah tak boleh jalan. Kecuali kakinya dah tak boleh gerak baru rasa, ya Allah, mahalnya kaki. Sebab itu kita tak rasa sihat ini mahal. Dua benda yang kamu selalu abaikan ialah waktu sehat dan waktu lapang. Nak datang masjid ni bukan senang dah. Sebab masa lapang ada banyak kerja nak buat. Dua benda yang kamu sangat cuai. Masa sehat, tak ingat siapa-siapa. Nak melawat orang sakit tak sempat. Tapi bila dia sakit, dia tidak orang melawat. Siapa bagi? Kalau kamu tidak menyemai, kamu tidak akan menuai. Lawatlah orang sakit kerana perjalanan kamu diiringi malaikat. Perjalanan balik diiringi malaikat. Dia bagi pahala, ya Allah, 2 gunung Uhud. Ya Rabbi. Tapi kita tak rasa berat nak jumpa orang sakit. Sedangkan itu adalah ibadah, antara ibadah-ibadah yang sangat besar maknanya. Kekuatan. Sebab itu kalau siapa yang sombong-sombong tengok orang sakit, nota kawan kita dah masuk ICU, you can see me. Tengok orang ICU dari mana? Dari kaca, dari cermin. Oh tu dia. Balikkan ke kita, ya Allah. Dia dah tak boleh ibadah, ya Allah. Kau bagi masih sihat, ya Allah. Bimbing aku, ya Allah, untuk terus beribadah kepadamu sebelum aku jadi macam dia, ya Allah. Sebab itu pergi orang sakit, melawat orang meninggal, bukan untuk dia, untuk kita. Belajar. Ya Allah, kemarin jiran saya berangkat, ya Allah. Umurnya lebih muda dari saya, ya Allah. Ampun, ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Umur aku tua dari dia, tapi aku masih bagi hidup, ya Allah. Bimbing aku supaya tak sia-siakan umur yang ada ini, ya Allah. Kawan aku sudah berangkat, ya Allah. Ini yang kita kata, melawat orang sakit membuat muhasabah diri. Melawat orang meninggal untuk kamu ingat, kamu akan diberangkatkan juga. Jangan kesiannya dia tu sakit, kesian dia tu meninggal, anaknya kecil. Ni kesian yang hidup ni. Masih buang masa, masih buang tenaga, masih tak mau jumpa Allah secara terus terang, secara sungguh-sungguh, secara istiqamah. Sebab itu mukanya sekejap masam, sekejap manis, sekejap bengkak, sekejap benjut. Sebab dia rasa hidup ni dia yang punya. Tak rasa hidup ini Allah yang punya. Masa itu Allah yang punya. Kamu akan ditanya ke mana umur kamu gunakan. Itu masa. Kamu akan ditanya masa lapang yang ada kamu buat untuk apa. Masa muda yang kamu ada kamu buat apa. Itu menunjukkan nyawa, masa, umur. Banyak soalan. Tidak berpijak kaki anak Adam di mahsyar selagi tidak ditanya 5 perkara. Ingat benda-benda ini. Dah diulang banyak kali. Yang pertama, ke mana umur kamu gunakan? Letih weh. Nak jawab apa? Banyak mana guna untuk akhirat, banyak mana guna untuk dunia, banyak mana untuk Allah, banyak mana untuk manusia. Kita hormat manusia lebih banyak daripada hormat Allah. Kita sayang manusia setengah mati lebih daripada sayang Allah. Kita nak cari kebanggaan dan pujian manusia daripada hatian dan pujian Allah. Buat apa jadi AJK masjid? Bukan ada gaji. Ada gaji ke? Tak ada gajinya dong. Duduk kat sini buat apa? Alah, orang perempuan ceramah. Itu setengah orang lelaki. Sebab dia pandang perempuan dah rendah. Syukur alhamdulillah dia 5 jejaka hebat ni. Mendokong, menyokong, membantu, mendoakan supaya majlis muslimah kita. Kerana muslimah ini buat mereka bahagia. Lekas bergerak. Orang dah duduk suruh pindah-pindah. Nak pindah tempat duduk merungut weh. Asal datang lambat tu lah, dah tak ada tempat. Maaf banyak. Silakan berubah sebab kita nak berubah dari ahli neraka nak jadi ahli syurga. Berubahlah. Jangan takut berubah.
Kalau tudung macam-macam, lilit 4, lilit 5. Betul? Bayang puan kita punya brush berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nak pakai je habis 10 minit. Oh. Betul tak? Putar dulu. Tudung berapa muka? 2 muka. Sebab nak apa? Nak cantik. Di mata siapa? Mata manusia. Cantiklah tudung awak. Pakai brush 2 lagi, 3 sini, 4 lagi. Sebab itu nak solat, lepas solat lama. Suami tunggu ke R&R lama benar, asal solat lama sangat. Awak tak faham, kami ada sarung tangan, ada sarung kaki. Betul tak? Nak cucuk pin nanti hilang. Nak buka brush 1, 2, 3. Betul ke tak? Pakai tudung sama lama dengan solat. Tak gila ke? Solat tu tak macam ayam makan. Tapi nak pakai tudung, tiup lagi nak bagi oningnya lah. Tapi solat tak fikir, aku tak makninah jalan tak ni. Doanya banyak kali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udahlah pendek, laju pula tu. Pakai mulut, tak pakai hati, tak pakai perasaan, tak khusyuk. Mana mungkin sampai. Sebab Allah tu bukan macam bola baling masuk dah. Allah Maha lembut, Ya Latif, betul? Siapa nak cantik pakai Ya Latif je. Tapi itu nama Allah, bukan nama kita. Saya dah memang kerah kopi ni, macam mana? Dari kecil memang kopi ni. Ya Rabbi. Dia tak tahu umur dia berubah setiap hari. Perangai pun ubahlah setiap hari. Setiap datang kuliah, setiap kali betul guru, aku nak berubah ke apa yang dicakap, Ya Allah. Aku nak jadi muka senyum, Ya Allah. Ya Latif, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Pegang itu sehari 5. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Selesai. Pakai. Ya Allah. Tak tahu maknanya macam mana. Cari. Kalau pergi pasar, saya nak beli lada hitam, saya nak beli lada yang dah bertumbuk, cari sampai mati. Tapi nak cari makna Asma Husna, susah. Ustazah kita ajar nas'aluka ya. Jangan main-main. Dari hari ini setiap patah perkataan yang dibelajar dalam bahasa Arab, cari bahasa Melayunya. Sebab kita orang Melayu, siapa berdoa dengan bahasanya sendiri, kesannya tinggi daripada berdoa dalam bahasa Arab. Bukan tak afdal. Jangan salah faham. Tak takut doktor ni, orang bahasa Arab lebih bagus. Tak faham, tak sampai ke hati. Sudahnya letak atas riba. Amin. Jangan amin. Bila dah sampainya tangan tak ribu. Sebab dia tak rasa itu permohonan dengan Allah yang maha besar, yang maha agung. Nak angkat tangan pun malas ingat Allah suka ke? Contoh, kerana kita tak faham doanya. Okey, maka bangun balik kekuatan. Tak maaf banyak, lirik banyak sikit nak bagi sedar. Puan pakai jam di tangan siapa tadi puan? Di tangan siapa? Di tangan yang Allah pinjam, tak ada bagi dah. Semua diambil. Ada ke ambil badan tangan tinggal? Tak ada, ambil semua. Allah bagi semua, Allah ambil semua. Dari hari ini sampai mati, bila tengok tangan masih boleh gerak, masih boleh jalan, masih boleh pakai, masih boleh berdoa, masih boleh sedekah, masih boleh mandi mayat, masih boleh. Allahu Akbar. Syukur, alhamdulillah. Jadikan tangan ini berkah, Ya Allah. Jadikan tangan ini kuat, Ya Allah. Jadikan tangan ini berfaedah, Ya Allah. Jadikan tangan ini banyak bersedekah, Ya Allah. Jadikan tangan ini pendinding api neraka, Ya Allah. Kalau ini tak jumpa, macam mana nak jumpa jiwa? Boleh nampak? Baiki, bersihkan dulu botolnya. Kerana anggota ini yang bawa kita. Sebab itu nak beribadah, uduknya mesti sempurna. Taharahnya mesti jelas, bersuci. Kalau keputihan itu najis tidak, tahulah. Ustaz cakap head je. Oh, tak tahu macam mana ya. Kita ni ya bawa gelang rambut. Sebab tak pernah belajar sungguh-sungguh. Kenapa kita mesti bersuci? Pastikan suci.
Tauhid ni pas, that's all. Lain tak tahu. Jangan main-main. Balik buat. Cari kitab, cari buku. Duit boleh cari, buku boleh bagi, baju boleh cari, tudung boleh cari. Betul ke tidak? Pasar boleh cari, pasar siang, pasar malam, pasar pagi, pasar tani. Apa pasar yang ada di Seremban? Pasar besar, pasar kecil, pasar malam, semua pergi. Betul ke tidak? Dia orang cakap kat pasar tani dagingnya segar. Dia orang cakap cari setengah mati, walaupun terpaksa berjalan 1 kilometer nak jumpa pasar. Jalan. Apa sebab? Nak cari, tapi nak cari Asma Husna tak jumpa weh. Padahalnya setiap saat Asma Husna itu bimbing kita, jaga kita, ubat kita, kesembuhan kita. Sebab itu kita percaya doktor dan taat doktor daripada taat Tuhan. Betul tak? Pergi jumpa doktor, doktor kata apa, sakit apa? Saya rasa senak dah dia, saya nyucuk doktor. Buka baju katanya. Kita buka ke tak? Buka belakang, buka. Padahal doktor tu lelaki. Ikut tak? Apa sebab ikut? Tahu tak dosa? Tahu, tapi ikut. Apa nak? Buka lengan, buka kaki, buka paha, buka. Sebab kita kata doktor lebih berkuasa dari Allah. Makan ubat 3 kali sehari, faham? Bukan 3 hari sekali. Ikut tulis. Anak pun ingat, mak dah makan ubat belum, mak makan ubat belum, mak makan ubat belum, malam dah makan belum tidur makan dah. Tapi mak dah zikir belum, mak dah baca itu belum, mak dah baca sajar belum, mak jadi al-mu'min belum, mak dah baca al-waqi'ah belum. Dah, tak sebut. Mak dah solat belum? Apa solat cepat sangat? Tak tahu le. Mak saya stroke 2 tahun. Oh, stroke sebelah otaknya tak jadi. Rosak. Jadi bila akal rosak, ibadahnya tergugur. Tapi kita nak buat juga. Mak ambil uduk, mak neno mandi kita ke uduk. Ini solat asar mak. Okey. Tak sampai seminit habis. Dah habis mak. Kami ingat kita tak tahu. Aduh, orang tua kan? Ni rosak otak habis. Tergugur. Tapi nak bagi dia senang perut, ambilkan juga uduk. Walaupun pakai pampers, bagi senang hati. Contoh. Ni yang saya belajar banyak. Ya Allah, itu anggap pada aku kekuatan untuk ibadah. Okay? Mak saya tak terima ni. Kenapa ada tangan tapi tak boleh pakai ni? Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu tentang stroke. Orang dulu ada kata badan mati sebelah. Kalau mati mesti keput. Dia tak keput pula. Aduh, nak jawab macam mana? Itu sebab kena ada ilmu. Jangan main suruh buka je. Sebab kita takut doktor. Kita hilang sembuhnya dari Allah. Allah kata baca dengan ayat kursi, baca dengan segala surah yang ada. Tak sehat. Tak percaya. Air je jumpa ustaz, air je. Dia terlupa orang terbaca ru'iyah 4 lori dalam air. Kita percaya ubat Panadol Actifas. Sebab itu cepat mati ya. Sebab kita pergi doktor tidak jumpa Allah. Boleh nampak jasad aja tu. Boleh jelas. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Tangan-tangan siapa? Allah bagi. Pinjam, pegang yang halal saja, masuk ke yang halal saja, buat yang Allah suruh saja. Jangan salam semua orang. Ni YB cepat ni. Dia ulur tangan. Baru YB dalam bin. Minta maaf kalau ada isteri YB. Tak ada menghina dah. Kita takut YB daripada takut Allah. Allah kata haram. Sepupu lah apa khabar kamu lama tak jumpa. Sepupu je. Sebab tak ada ilmunya. Sebab itu ada 2 orang beramal, 1 tak ada ilmu. Boleh nampak? 2, apa sebab orang buat salah? 2 sebab je. 1, salah faham ilmu. 2, memang tak ada ilmu. Nak cakapnya tak boleh salam tu sepupu, faham tak? Alah kan saudara. Mak kita kan kata kita saudara. Betul ke tidak? Kita punya yuk. Tak mati ke? Tak haram tangan ni. Mata je tengok cik abang. Allah handsome je tuan. Haram. Menatap aurat
orang lain harap. Boleh nampak? Maka bangun kekuatan. Kok mak banyak? Jelas? Oleh kerana dari rambut sampai kaki Allah yang punya, bagi pinjam nak ambil balik. Datang dulu bersih tak? Datang dulu bersih tak? Setiap bayi yang dilahirkan itu bersih, suci. Ini hadis sudah sangat popular. Tahu tidak? Ibu dan bapanya lah. Ya, ni semua ibu ni. Sikit aja ayah tu. Yang banyaknya apa? Ibu dan bapanya lah. Kita bagi kat bapa juga. Jangan ibu je salah. Betul? Yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Boleh nampak? Kita bawa anak jumpa syurga ke kita bawa anak jumpa supermarket? Kita bawa anak jumpa makanan ke kita bawa anak jumpa rezeki? Kita bawa anak cerita masuk syurga ataupun kita bawa anak cerita tengok bola? Kita cerita ke anak nak pergi akhirat atau cerita ke anak nak melancong? Ni bulan 12 nak datang, jom merancang nak berjalan. Dia terlupa depan tu ada maut, kiri ada maut, kanan ada maut, belakang ada maut. Sebab kita tak pernah jumpakan anak dengan kematian. Kita tak pernah jumpakan anak dengan alam kubur. Kita tak pernah jumpakan anak dengan alam barzah. Kita tak pernah jumpakan anak dengan mahsyar. Mana mungkin anak nak bercakap tentang akhirat? Saya izin Allah ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Bulan lalu saya tengok jam je. Saya dibagi tahu tadi mula 9.30 sampai 10.30. Lebih-lebih sikit je lah doktor. Itu si urus dia cakap, bukan saya cakap. Kita mencuba. Terjawab ke tak terjawab, nasib. Boleh nampak? Rasa-rasa tak sempat nak masuk semua. Apa yang sempat lah, apa yang Allah bagi. Betul? Sebab doa saya, Allah itu aku beri apa yang terbaik untuk karya ini. Sebab kita tak tahu apa yang terbaik. Apa yang keluar itulah yang terbaik. Ya Allah tak jawab soalan doktor ni lah. Kita tajuk lain, dia buat lain. Lain kali jangan datang. Tu saya panggil dia lagi. Betul kata tidak? Maka dari hari ini tolong senyum banyak-banyak mulut ni. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, kenapa muka dia moncong macam ikan? Kenapa? Ikan bau. Ikan geli pun gelak sikit. Betul ke tidak? Jadi dari hari ini perubahan pertama saya minta, bangun pagi syukur ya Allah, aku masih hidup ya Allah, syukur telinga masih dengar ya Allah, hidung masih boleh bernafas ya Allah, mata boleh nampak ya Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Aku nak jadikan anggota ini dengar yang elok-elok, nampak yang elok-elok, cakap yang elok-elok ya Allah. Sebab itu bangun tidur duduk dulu 5 minit. Jangan terus melompat bilik air, kena seteruk. Jatuh dalam bilik air. Sebab bangunnya tak bersyukur. Dapat berjalan, syukur alhamdulillah ya Allah, walaupun dipimpin, walaupun wheelchair. Tengok muka orang yang duduk wheelchair macam mana. Saya kata dia masih boleh jalan duduk wheelchair. Wheelchair doktor dah tak boleh jalan. Masih ada yang tolak tapi tak senyum pun. Allahu Akbar. Dia tak tengok orang yang tak ada kaki. Dia tak tengok orang yang merangkak. Dia tak tengok orang yang jalan nerak macam cicak. Jangan main-main. Masih boleh jalan ni, jalanlah. Syukur ya Allah, kakinya boleh jalan pergi masjid ya Allah. Tak payahlah pergi stadium Paroi. Tengok bola sepak. Sokong Selangor ke sokong Seremban, tak kisahlah. Betul ke tidak? Fikir-fikir, tempat ini bawa aku ke syurga ke neraka?
Pergi orang kahwin saja. Kalau muziknya ya. Selamat pengantin baru. Tergedik-gedik kita. Balik. Majlis yang dihiasi dengan muzik lara, kamu tak boleh pergi. Jangan main-main. Sebab itu saya suka pergi pagi-pagi sebelum pengantin tu. Sebab masa itu muzik tak banyak. Boleh nampak cepat-cepat tak payah tu. Mana pelaminnya macam mana, dapurnya macam mana, biliknya macam mana, bergajahnya nak tengok. Orang perempuan lansir pun tengok buku mangga pun banyak sangat dia terlupa dia akan mati. Ni kekuatan bukan datang bangga-bangga, bukan datang kerana sebab itu kita punya door gift ni beza-beza. Saya datang dengan cucu opah, kenapa opah dapat ini, kita dapat ini je. Tak tahulah orang tu tak nampak kakak ke. Nampak tak? Cucu boleh persoalkan. Opah salam dapat ini, kakak salam dapat ini je. Itu tak bersyukur juga. Boleh nampak? Nanti kakak besar macam opah baru dapat ini. Tapi yang silap siapa? Tuan rumah, kasta-kasta, beza-beza. Ada orang makan beridang, ada orang makan berjalan, babarai macam nak mati baru dapat nasi. Cari kerusi, tawab sa'i dulu, baru boleh duduk. Betul ke tidak? Itulah menandakan hilangnya keberkahan dalam keduri perkahwinan. Sebab itu 6 bulan cerai, 10 tahun cerai, 2 tahun cerai, 3 tahun cerai. Saya ni dengan orang cerai dah muntah dah. Setiap 15 minit satu perceraian. Setahun ada 365 pasangan bercerai. Pening jadi kaunselor. Kami dah bersepakat nak bercerai. Baru kahwin berapa lama? 6 bulan. Bukan saya nak kahwin sangat, mak saya suruh kahwin. Tu suaminya. Apa masalahnya? Tak sepahaman. Cuba bagi contoh, saya letak kursi sini, dia nak duduk sini. Dia nak letak sini, saya nak letak sini. Allah. Besar ke kecil? Kecil, tapi pada mereka besar ke kecil? Setan dah masuk. Lepas saya telefon Datuk, dating. Datuk, apa cerita anak Datuk ni baru 6 bulan? Nak macam mana? Aduh. Kami nak bercerai sekarang sebelum bayi tu lahir. Isteri saya itu mengandung 3 bulan. Takut dah lahir besok tak jadi cerai pula. Sembang tu memang sembang setan. Tak ada sembang Allah. Tak ada sembang agama. Rasa macam nak ramai-ramai aja. Rasa je lah. Tapi kalau kaunselor buat macam tu kan masuk-masuk khabar pula. Viral. Tak ada Tuhan letih. Sebulan yang lalu pelajar tinggal tempat saya kongsikan juga. Ini sebab nak kita suci ni. Kita sibuk datang masjid, anak tak mana, cucu tak mana-mana. Tingkatan 4 sekolah kluster, jangan suruh saya solat. Saya tak rasa apa-apa beza pun antara solat dengan tak solat. Maknya doktor, ayahnya engineer. Jangan paksa saya baca Quran. Mak mana tahu Quran tu betul ke tidak? Nabi itu manusia, mana boleh tak salah. Kita katalah Nabi itu maksum. Dia manusia, semua manusia mesti buat silap. Impossible tak buat silap. Pula mak pula kosong Quran, kosong agama. Nak jawab apa? Tu saya nangis je, saya tak tahu nak jawab apa. Nampak tu. Nampak? Sebab harap kat ustaz, harap kat masjid, harap kat sekolah. Masjid tak pergi. Tak pengsan. Saya baca Quran, tak baca Quran sama je. Kat kelas saya tu ramai free thinker. Ramai etis. Dah tak kisah pasal agama. Jadi kamu macam mana? Saya nak join mereka. Buat temu janji kaunselor. Tak nak datang. Saya dah bagi tahu dia kita buat temu janji. Tapi mak nak pergi jumpa kaunselor, mak pergi. Kita tak pergi. Siapa takut anak? Anak takut mak ke mak takut anak? Dia tak nak pergi, nak main macam mana? Kalau saya patah mumpat, saya bawa, saya kata. Kalau saya, sebab kita maknya, kita suap dia. Tapi dia jadi raja sebab mak tak tahu jalan tugas.
Nangis mengaum mak ayah. Berapa duit berguni? Anak sengsara ni. Jangan jumpa ke saya dengan ustazah, jangan jumpa ke saya dengan ustaz. Amaran keras antara anak dengan mak takut. Panggil ustaz ke rumah, anak kunci pintu di bilik tak keluar. Ini kes, dan ini merupakan yang atas. Di bawah tu ada 4 lori dah anak-anak yang murtad. Anak Islam yang tidak dijumpakan dengan Tuhan. Saya ni takut sangat-sangat sebenarnya. Sebab itu jauh pun datang juga. Kerana kes-kes yang datang, rogol cousin ni tak payah cerita dah. Balik raya boleh rogol anak adik, anak kakak. Anak kakak, anak adik rogol sama-sama. Tak gila ke? Macam mana boleh jadi? Tak tahu lah. Pukul 4 petang. Bukan 4 pagi. Kami tengok TV sama-sama. Tak tahu lah. Tak tahu aja. Contoh. Jadi jangan takut. Jangan rasa kita ni selamat je. Kita mungkin selamat, anak tak selamat. Anak yang terkeluar akidah jumlahnya sangat besar. Kerana dipancing oleh Syiahnya, dipancing oleh Kristian, dipancing dengan duit dan segalanya. Maka sekali lagi balik kita ke sini. Tahu benar pusingnya. Kita siapa? Hamba Allah. Betul? Betul puan hamba Allah? Bila rasa paling dekat dengan Allah? Paling dekat? Tak tahu jawab ke? Lampang kan? Dan dah katakan. Siapa nak jawab? Puan bila rasa paling dekat dengan Allah? Masa sedih, masa susah. Pada pandai jawab. Orang ni masa susah jawabnya. Ya Allah, jadi tak sanggup. Siapa suruh? Sekarang senang ke susah? Senang. Hilanglah Tuhannya. Masih Tuhan. Nampak ada. Bila dijawab, bila kamu rasa paling dekat dengan Allah? Masa sakit. Sekarang sakit? Tak. Allah ada tak? Dekat ke jauh? Kalau dia kata saya rasa dekat dengan Allah bila sakit, bermakna masa sihat Allahnya ada tak? Tak ada. Nampak tak? Allahnya jauh. Bukan untuk aku, untuk dia. Bila susah ingat Allah. Sebab susah masa sakit, masa tak ada susah. Ya Allah, susah ya Allah. Betul ke tidak? Itu menunjukkan tak rasa bila sebenarnya Allah tu dekat. Okay? Puan bila puan rasa paling dekat dengan Allah? Tembak aja le buka hukum gantung. Siapa suruh di depan padan muka. Orang belakang tu selamat dia semua. Dia tak tahu dia paling tak selamat. Yang ditanya ini membantu orang lain masuk syurga. Dia masuk syurga dulu. Jangan takut ditanya. Sebab dalam kuliah Nabi ditanya 10 minit tanya, 10 minit tanya. Sebab itu belajar kaedah yang Nabi buat. Tak dia tong-tang. Saya tengok waktu tu, tengok jam ni saya berhenti yang susah hati. Puan bila rasa paling dekat dengan Allah? Jawab je salah tak apa. Bukan saya nak denda, saya nak balik. Yang takut saya nak pergi sibuk. Masa paling dekat. Masa sujud. Sujud berapa minit? 2 minit paling panjang. Betul? Kalau solat ada 5 waktu. 5 kali 2 minit berapa banyak? 10 minit rasa paling dekat dengan Allah. Mana doa nak terangkat? Nampak tak? Kita cakap logik dengan keyakinan. Saya tak belajar ilmu. Puan-puan ada 4 lori ilmu. Tapi tak jumpa keyakinan. Yakin je nipis. Dari jawapan. Saya ni psikologis perempuan. Jawapan perempuan tu semua isi perut. Itu yang ada dalam otak perempuan. Bukan nak kata tak pandai. Tak pernah diajar begitu. Dibagi, tuang, penuh melempah, lantak. Kita orang dah tahu dah. Ustaz dah cakap dah. Buatnya dok juga. Bubuhnya dok kat ngumpat juga. Muka berong-berong juga. Dengki 4 lori juga. Betul tak?
Kita AJK tahu tak? Awak jangan banyak cakap. AJK je sombong. Bukan AJK sini, AJK tempat lain. Tak, baju AJK yang main-main ni. Ini menandakan kami AJK. Boleh riak ke tidak? Jangan main-main. Patut dapat pahala, boleh dapat bala dah. Sebab itu jangan act pakai uniform. Nampak? Solat je pakai uniform sama telekung. Contoh, janganlah buanglah baju. Teruk doktor ni lah. Kita panggil kutuk kita pula tu. Sebab baju boleh mengubah perasaan, boleh mengubah otak. Kereta je besar sikit dah. Saya nak park kat sini, faham tak? Ni kereta baru takut hilang. Cala sikit. Siapa cala kereta saya? Ya Allah. Betul ke tidak? Rumah besar sikit je. Kita masuk. Wow. Ada rumah lebih besar dari masjid tu, gila ke? Masuk. Mana depan, mana belakang, mana dapur, mana tengah. Taman Tun Hussein On. Ya Allah. 3 tingkat pakai lift lagi. Tapi syukur buat kuliah hanya di rumah. Rumah besar, suraunya kecil. Berempik-rempik macam ikan sardin. Saya kata saya lalu tadi rumah macam dewan masjid semua. Kenapa tak nak buat kat rumah? Udah berebut-rebut nak buat kuliah kat rumah. Setiap bulan buat kuliah. Rumah ni. Kita tak ada orang datang. Awak nak datang ke rumah saya ke? Awak nak datang bila? Pukul berapa? Awak nak makan ke tak? Banyak benar soal. Sombong. Hati-hati. Boleh nampak? Hanya dengan baju je, dengan tudung je. Mana ada orang pakai tudung macam saya? Saya seorang je. Ini custom made ni. Ada orang bukan tengok ceramah, tengok tudungnya. Cantum ke tak cantum? Yang atas yang bawah. Letih kita. Doktor nak tanya sikit je doktor. Kita ingat nak tanya masalah ke? Tanya tudung ke tampar kamu kan? Contoh. Jelas. Maka otak kita, mata kita, telinga kita, perhatian kita, hati kita sangat mudah berubah. Hati kamu tu begini kata Allah. Sebab tu doa, ya Allah, balik-balikkan hati aku ni hingga aku beriman. Mati je beriman. Sebut nama Allah. Boleh nampak? Kita hamba, maka yang penting hafal nama Allah. Faham, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif. Aku ni garang, ya Allah. Aku ni kasar, ya Allah. Aku ni laser, ya Allah. Aku ni banyak marah, ya Allah. Aku ni sombong, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, Kau yang maha lembut, ya Allah. Lembutkan hati aku, lembutkan mata aku, lembutkan suara aku, lembutkan ibadah aku, lembutkan sentuhan aku, ya Allah. Itu gunanya Asmaul Husna, bukan untuk hafal, untuk pakai. Jadi perisai, jadi dinding, jadi ubat, jadi perawat. Boleh nampak? Sebab itu pencucian jiwa yang kita nak buat, jasadnya dulu, ya Allah. Jaga tangan aku, ya Allah. Jangan pegang yang haram, ya Allah. Jangan mata aku, jangan tengok sinetron, ya Allah. Kita nak tengok, tanyalah ustaz, tapi iklannya 3 minit. Gambar segala benda telanjang semua ada. Aurat orang semua ada. Nak tengok, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Iklannya gila. Iklan tu menghancurkan balik apa yang kita tengok. Nampak tak? Sebab itu saya akhirnya buat keputusan tak payah tengok. Kita tengok okay, commercial break. Engkau ni memang ya. Sebab dia tak tapis. Iklan tak sama dengan program. Otak kita masuk, ya Allah, makin hamun nak Indonesia apa? Ya Rabbi. Contoh, nak dapat ilmu sikit tapi jumpa iklan banyak, tenggelam di iklan. Nampak tak? Itulah namanya gangguan. Kalau tak pilih-pilih, letih. Akhirnya mata dapat dosa, telinga dapat dosa. Penatnya. Bukan saya kata jangan tengok. Tu kan mati pula saya. Saya pun ke TV juga. Doktor kempen jangan tengok TV ya doktor. Jangan tengok, tanyalah ustaz ya doktor. Jangan.
Itu buruk sangka. Maka sekali lagi, kita siapa? Hamba Allah. Bila rasa paling dekat dengan Allah? Bila masa paling dekat dengan Allah? Setiap masa nak kutuk orang. Astagfirullah, Allah tengok aku ya Allah, Allah dengar aku ya Allah, Allah dekat dengan aku, jantung aku dengan aku lekat ya Allah. Bermakna Allah dekat, lekat ke jantung aku ni ya Allah. Dia pegang jantung aku bagi dia berjalan ya Allah. Macam mana aku nak umpat orang, macam mana aku nak kata orang, macam mana nak ambil orang punya, macam mana nak sakit hati orang, macam mana nak marah dengan orang. Allah dengan aku 24 jam. Tapi kalau ingat masih susah, kita syukur setakat ini tak ada susah, semua senang. Bila nak masuk syurganya? Sebab itu Allah tidak pernah bagi kamu senang 24 jam. Sakit 24 jam dah. Sejam sakit, sejam sehat, sejam segar, sejam ada duit, sejam tak ada duit. Kerana semua itu untuk Allah ketuk kita untuk balik jumpa Allah. Sebab itu Asmaul Husna mesti masuk dalam darah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mengalir dalam darah saya. Saya hamba Allah, saya pengikut Rasulullah. Aku bersaksi. Wah. Betul ke tidak? Saya jumpa anak tingkatan, anak universiti. Tahun 2 universiti. Kasut kilat boleh buat cermin. Saya panggil ke depan. Mari gini kita baharui syahadat. Mari ke depan kita, saya nak kamu ketua I membaharui syahadah. Syahadah. Tahun 2 universiti. Sudah tak tahu apa itu 2 kalimah syahadah. Saya jumpa depan mata perempuan. Kalau ikut rasa nak ramai macam ramai botol ni. Mana mungkin anak nak jumpa Tuhan kalau syahadah tak masuk dalam kepala. Syahadah tak ada dalam hati, syahadah tidak ada dalam perasaan, syahadah tidak ada dalam amalan. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Solatnya haram. Kuntang solat, mana jumpa syahadah? Ni yang sedang berlaku. Kita solat pun kita bohong. Mana ada nabinya? Betul tak? Berapa orang tak pernah bohong kata? Tak ada angkat. Semua pernah bohong, betul? Nabi itu benar. Nabi itu jujur. Betul ke tidak? Kita ni Muhammad dan Rasulullah ke bukan? Percaya ke tidak dengan Rasulullah? Pengikut Rasulullah ke tak? Ya Allah. Tapi tak masih bohong. Jadi tak jadi pengikut Rasulullah. Bohong sunat, doktor. Siapa bagi hukum bohong sunat? Allah. Mak nak minta duit sikit. Mana ada mak duit? Mak ngecap duit ke apa? Duit hilanglah semua. Sebab Allah akan keluarkan harta kamu mengikut cara-cara yang Allah mahu. Tak bagi ke anak kedekut dengan adik-beradik, kedekut dengan orang jiran, kedekut dengan semua orang. Allah ambil terbakar, Allah ambil bagi sakit, Allah ambil bagi aksiden. Habis duit bayar kereta. Nampak ada? Allah akan keluarkan kalau kamu tak nak keluarkan. Sebab itu orang hebat itu orang yang paling banyak memberi. Sebab nak bagi pahala tangan ni supaya tangan ni esok jadi pelindung api neraka. Mata banyak baca Quran sebab nak jaga pelindung dari api neraka. Boleh nampak? Telinga banyak dengar zikir, banyak dengar yang bagus-bagus. Okey? Ni kekuatan. Nak bersihkan dulu anggota dari rambut, dari kepala sampai ke kaki. Boleh? Kita bukan hanya sekadar bersih ketika uduk. Boleh nampak? Beruduk nak adab Tuhan, beruduk untuk adab siapa-siapa pun. Batal uduk, ambil balik uduk. Walaupun nak nyapu sampah di rumah. Sebab orang beruduk tidak dipegang iblis. Kalau uduknya sempurna, maka cita-cita kita kenapa nak jaga ni jadi baik? Kerana bila buatnya baik, perpikirannya baik, perasaannya baik. Baik maknanya apa?
Tak susah hati pasal orang. Ya Allah, tudung dia banyaknya warna belang-belang pula tu. Kita susah hati dengan tudung orang pasal apa? Nampak tak? Jadi betulkan balik fikiran. Nanti dia nak pakai apa pun. Dia pakai panjang, pakai pendek ke, pakai apa ke. Terpulang doa. Ya Allah, bajunya ketat. Ya Allah, bantu dia. Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, bajunya singkat. Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, bajunya begitu, orangnya begitu, mulutnya laser. Ya Allah, bagi dia hidayah. Ya Allah, itu baru sedara. Kau tidak huru-hara. Sebab cerita buruk orang tak semak buruk sendiri. Maka kekuatan pertama, nak pakai je tudung, ya Allah, bukan lindung rambut, lindung otak. Jangan fikir banyak sangat dunia. Ingat, aku nak dijemput, aku nak berangkat. Lap rumah, renovate rumah, cat rumah, buat lansir rumah. Ingat tak lansir rumah kita besok? Ada lansir ke tak? Ada aircon ke tak? Ada kipas ke tak ada? Ya Allah, betul ke tidak? 6 kali 3 kaki sahaja. Maka kalau ada rumah bayar bersahabat dewan, jangan sombong. Jadi ke tempat kuliah, buat majlis ilmu, buat majlis zikir, supaya rumahnya berkah. Tanda rumah berkah, satu daripada tandanya orang tuan rumah mati di rumah. Kalau tidak, doa rumah pun tanda dia di rumah. Mati di hospital, mati di jalan, mati dalam kereta, mati di sungai. Tidak mati di rumah. Berapa banyak rumah besar orang tak mati di rumah. Itu belum cerita lagi rumah yang hilang berkah. Apa tanda rumah hilang berkah? Rumah jadi restoran. Tahu rumah jadi restoran? Dah makan belum? Abang nak makan ke tak? Kamu dah makan ke belum? Makan. Dalam kepala mak, apa yang siapa-siapa datang, apa yang dipikir dulu? Makan. Tak rumah jadi restoran. Balik makan, solat tak kisah, makan dulu, makan. Mak dah masak banyak ni, makan. Sakit perut tapi tak solat, tak sakit perut, kita solat. Rumah hilang berkah. Lepas makan tak solat. Rumah jadi panggung wayang, pusat hiburan, ada CD player, ada TV di bilik anak, ada TV di bilik kita, ada wifi di bilik itu, ada. Ya Allah, saya pernah pergi orang kaya, TV-nya besar dinding. Kau dinding dia besar itu TV dia. Kita duduk depan TV jadi takut. Orang baca berita macam nak keluar TV dia. Ya Allah, itu aku jangan sampaikan lagi aku ke rumah ini. Ya Allah, aku takut. Itu bilik karaoke, itu bilik main bola tonjol, itu bilik games, itu bilik kanak-kanak. Hebat rumahnya. Tapi tengok TV-nya saya dah takut. Oh miskin, mana pernah tengok TV sampai sebesar dinding. Lantainya ada kaca, ada air mengalir. Ini macam Nabi Sulaiman. Aku ni jadi puteri Balkis, ni bodoh sangat. Contoh. Maka kekuatan rumah jangan jadi restoran, rumah jangan jadi hotel. Anak balik mandi makan, pung. Anak balik suami mandi makan, pung. Tak sempat duduk rehat di rumah. Cushion baru je sampai ke sudah. Sebab tak ada siapa-siapa duduk. Itu namanya rumah jadi hotel. Kalau di mana-mana ada TV, di mana-mana ada game, di mana-mana ada macam-macam, bermakna rumah kita jadi pusat hiburan. Mana mungkin dapat berkah. Itu 3 benda yang paling besar. Tapi rumah hilang berkah bila yang masuk dalam rumahnya tak gembira. Dibalikkan apa perkataan yang keluar dulu? Pergi sana, ibu penat. Faham? Jangan bising, ibu nak masak. Faham? Muka kedengan orang. Balik rumah, itu rumah hilang berkah. Yang masuk iblis. Okey, itu antara itu bab lain. Ini baru nak cerita sebab itu rumah tempatnya jasad rehat. Tapi kalau roh tak rehat macam mana? Maknanya di rumah tidak ada tenteram, di rumah tidak ada keselamatan, di rumah tidak ada perlindungan. Aurat anak petang panting. Kita duduk rumah pakai apa? Tak apa rumah kita. Tahu ke tidak? Pakai slip, macam-macam. Ada mak dengan anak dah pakai short sama-sama. Itu contoh je dan saya lah. Bukan nak bagi nyiasat, nak bagi benda.
Dia berdiri kat tingkap. Tingkap tak ada tu, tak boleh huluh. Saya kata apa? Kesini hala ke pintu ni. Pasal apa pakai syat? Itu mak dia. Anak semua dah debab-debab, dah lebih besar dari mak. Pakai syat biasa. Rumah pakai singlet biasa. Saya baru dapat anak satu kes dari Kelana Jaya. Saya dah penat nak cakap doktor. Anak saya pakai bra, pakai spender di rumah. Umur dah 29 tahun. Bayangkan macam mana. Kena tegur. Lari dari rumah. Saya kata elok lari sebab awak akan jadi senang hati. Kalau tidak awak duduk dengan iblis. Kat anak yang sudah balik itu bukan tugas kamu lagi. Jangan nangis, jangan sedih. Ngaji je. Supaya setan-setan tu hilang. Pakai baju dalam, pakai seluar dalam. Duduk rumah. Rumah kita suka kita lah. Ni siapa lagi rumah kita suka kita? Pakai suka-suka. Jangan main-main. Kerana rumah itu syurga. Baitijan nanti. Maka jasad yang tidak tenteram di rumah yang tidak ada barakah, mana jumpa namanya bahagia. Nak bergaduh, nak marah, nak bergaduh. Rumah dah besar dah. Ada satu rumahnya kaca semua. Tingkap tak tahu mana satu. Pintu tingkap, pintu dinding sama. Lalu waktu malam apa jadi? Pakai spender, orang luar nampak. Tak berlansir pula tu. Contoh rumah orang kaya. Tingkap. Saya kata yang mana agaknya ruang yang orang tak nampak saya kat dalam ni. Sebab tak pernah fikir nak tutup aurat ikut tingkap. Nak tutup aurat anak dari tingkap. Ada lansir banyak-banyak, selak bagi orang nampak. Tak mensan ke? Ni contoh. Kita sudah tidak memikirkan ada malaikat masuk ke tak? Anak pakai selekeh agak-agak malaikat masuk tak? Kita pakai contoh. Bagi mudah saya nak berubah jasadnya dulu. Pakailah yang menutup aurat walaupun dia suami kita. Dalam bilik kita je boleh jeloi. Bilik lain tak boleh jeloi tau. Sebab itu anak ketuk pintu nak masuk bilik kita. Anak pun tak boleh. Suami pakai di rumah belengging, tak pakai baju. Apa? Nampak tak? Sebab tak ada sistem nak menjadikan rumah itu berkah. Bila anak tak, mak ayah tak berbaju, anak apa? Susah cerita lagi. Sebab itu berlaku rogol anak dengan mak, anak dengan ayah, anak dengan pakcik, anak dengan uncle, anak saudara dengan mak saudara. Sebab auratnya terjual. Maka kalau Ibnu Katsir kata rumah itu tempat berlindung. Nak lindung apa? Nak lindung apa? Lindung dari panas dan hujan. Cukup begitu saja. Lindung dari maruah keluarga dan kita keluar. Lindung dari rahsia-rahsia dalam rumah yang orang nampak. Kita pula buka tayang kat orang rumah. Ini bilik mandi, ini bilik tidur, ini bilik itu, ini bilik ini. Maka jasad ini sudah tidak lagi tenteram. Bila rumah tidak tenteram, nak dapat perasaan tenteram, jiwa yang bersih tak ada dah. Ini permulaan. Mungkin ada siri kedua untuk kita jumpa tajuk itu. Sebab tajuk ni tak boleh nak usik dulu kalau tak sampai dulu peringkatnya. Aku hamba Allah. Kau saya tanya puan lah. Boleh tanya. Orang belakang lah pula. Nampak sungguh-sungguh. Betul? Ui takut pula tu. Semua kita akan ditanya weh. Betul ke tidak? Sebab itu praktis atas tanahnya seronok-seronok ditanya. Sebab bawah tanah garanti ditanya 11.42. Boleh ditanya puan? Boleh ke? Macam tak gembira je. Macam lama sangat tak senyum. Ini contoh lama tak gelak. Ataupun sikit gelak, sikit senyum. Masa kecil siapa garang? Mak garang ke ayah garang? Dua-dua. Dua-dua. Tu dapat muka tu. Ceritanya garang, bukan sangat ke tak sangat. Wajah anda menggambarkan cara didikan masa kecil. Itu untung jadi psikologis. Boleh baca di sebalik muka anda. Bukan sombong, bukan riak, bukan ujub. Sebab itu jangan bohong. Sebab ini tak nampak. Ini tanda anda banyak diam.
Orang banyak ketawa, ininya jelas sangat. Itu salah satu tanda fizikal. Kita kan dia ikut exercise kan. Macam orang berat badan dia, kenapa boleh timbul tu? Praktis, betul tak? Tengok mukanya, mana yang orang gelak. Dia minta maaf puan, bukan tegur, pilihan Allah. Ramai-ramai orang nampak muka anda, betul? Siapa orang yang paling anda sayang di dunia ni? Kuat lagi bagi nak bagi dengar. Yang bagi mikrofon tu yang nanti orang depan kata, orang depan je tanya, orang belakang lah pula. Okey, secara ikhlas sebab kita ada lagi sikit, waktunya dah habis sebenarnya. Okey. Siapa orang yang paling anda sayang di dunia ni? Jangan lama sangat-sangat mendoa. Itu tandanya bohong. Kalau anda disoal, kalau kita tanya anak 3 saat dia tak jawab, bermakna jawapan itu bohong. Kalau di mahkamah, hakim yang kata apa? Saksi diragukan. Pukul 10 malam anda di mana? 10 malam ya. Hakim yang kata diragukan. Itu sebab satu kes saksinya ada ratus-ratus. Sebab nak cari saksi yang genuine. Okey, situ kalau kita belajar bahasa tubuh, tengok orang tu kita tahu dah sikit isi perut macam mana. Okey puan, dah jawab, boleh dapat jawapan dah? Suami saya. Okey. Ada lain daripada itu? Paling sayang suami saya. Bermakna kalau suaminya meninggal, dia lesasau dulu. Boleh nampak? Nah, oleh kerana masa tak banyak, saya suka menyoal supaya keyakinan kita terus. Terima kasih banyak. Jujur dia. Okay? Maka dari jawapan itu, mari kita bayangkan bersama kita dalam dewan ini ada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam dewan ini. Adakah jawapan sahabat kita tadi membuat Rasulullah gembira atau membuat Rasulullah sedih? Macam mana tadi mengaku hamba Allah, tapi di hati saya ada suami, tak ada Rasulullah. Mana mungkin boleh selawat kalau di dalam dada ini ingat suami, nak telefon suami, nak mesej suami. Tepuk dada. Apa yang keluar dari mulut kamu, itulah yang ada dalam hati kamu. Nampak? Jawapan itu membuat Rasulullah sedih. Siapa nak bagi syafaat ke kita nak masuk syurga? Kalau kita tak cinta Rasulullah, mana mungkin dapat syafaat? Maka semak balik. Siapa yang bertahta di hatiku ini? Adakah suami aku yang bawa aku jumpa Quran? Adakah suami aku yang ajar aku tentang akidah? Adakah suami aku yang dulunya yang melahirkan aku? Adakah suami aku yang buat aku jadi hebat? Sayang suami tak salah, tapi jangan suami nombor 1. Wa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Kalau dua atas ni tak ada, pemimpin satu pun tak laku. Pemimpin yang perlu ditaati, pemimpin yang taat Allah, taat Rasulullah. Maka siapa yang paling kita sayang? Siapa yang patutnya ada dalam hati kita? Siapa yang patutnya kita sebut selalu? Siapa yang sepatutnya kita kenalkan kepada anak-anak? Nama siapa yang patut anak-anak ingat? Sejarah siapa yang patut anak-anak tahu? Kita Nabi 25 tak lepas. Macam mana nak masuk syurga? Kalau Nabi Muhammad tidak bertahta di hati ya Rasulullah, ya Habiballah. Sebab itu kita di makam Rasulullah tak ada orang Malaysia yang menangis. Kalau orang bangsa lain, ya Allah,
nak masuk makam Rasulullah, berjejai-jejai air matanya kerana cinta yang sangat tinggi kepada kekasih Allah ini. Ingin dapat syafaatnya, nak masuk syurga bersama Rasulullah, nak dapat syafaat dari Rasulullah, nak ikut Rasulullah. Rasulullah tunggu kita di hujung titik mustaqim. Rasulullah akan cari kita mana yang termasuk ke neraka. Rasulullah bagi kita Quran, Rasulullah bagi kita syahadah, Rasulullah bagi kita akidah. Rasulullah jumpakan kita dengan Allah, Rasulullah jumpakan kita dengan solat, iman, ihsan. Mana mungkin jiwa akan bersih kalau yang kita sayang itu salah? Maka sekali lagi, mari kita betulkan balik. Siapa aku sebenarnya? Kamu dari air yang hina, kamu dari tanah. Kalau air dari botol dia jadi botol, kalau dia masuk gelas jadi gelas, kalau dia masuk besen jadi besen. Betul atau tidak? Dia ikut bekas. Kenapa anak kita tak nak ikut kita? Sebab kita tak jumpakan dia dengan Allah dan Rasulullah. Sebelum dia jumpa segala WhatsApp, Facebook dan friend-friend yang ada. Maka hari ini jadilah hari terakhir untuk kita mencintai siapa-siapa pun. Kerana kalau bukan cinta Allah dan Rasulullah, tunggulah azab aku. Kalau anak kamu, keluarga kamu, perniagaan kamu, perdagangan kamu, duit kamu, segala benda lain yang kamu cinta melebihi cinta aku dan cinta kepada kekasihku, tunggu. Nampak? Siapa yang kita patut rindu? Ini prinsip sayang. Orang syahadah nak masuk Islam, betul tidak? Rukun Islam dulu, kaitkan dengan rukun iman, kaitkan dengan ihsan, baru jadi. Maka sekali lagi saya mohon taubat dengan Allah. Dalam kepala aku, dalam otak aku, dalam hidup aku hanya layan suami aku. Aku hanya sayang suami aku. Jangan main-main. Kalau belum jumpa apa yang namanya kekasih Allah, sirah kekasih Allah, cintalah ahli bait Rasulullah, sahabat. Sebab itu Syiah senang-senang bohong kita. Kita kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia boleh kata Abu Bakar As-Siddiq laknatullah. Tak gila ke? Tapi kita tak belajar, akhirnya tertipu. Maka sekali lagi dengan waktu yang ada, saya mohon maaf banyak-banyak. Bunyinya macam kasar, tapi itulah proses. Siapa kita? Hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Kalau kita mengatakan Allah dan Rasulullah, aku nak sejujur Rasulullah, aku nak seikhlas Rasulullah, aku nak sebaik Rasulullah, aku nak serajin Rasulullah, aku nak amanah baca Rasulullah. Kalau ini diangkat, insya Allah taubatnya diterima. Tapi kalau mulut kata Muhammad dan Rasulullah, batal dalam perut jadi limbah lagi, busuk hati, sakit hati, bengki, dengkak, segala benda ada, bermakna Rasulullahnya belum hidup dalam jiwa, syahadah belum mengalir dalam darah. Saya minta maaf banyak-banyak dengan waktu yang ada. Saya sebesar 10 jari, macam kasar-kasar. Inilah saya. Kalau menyesal panggil saya pun saya tak kecil hati. Mudah-mudahan kekuatan dibangunkan. Kerana tanpa ini segala ibadah tertanggal, tak lekat. Sebab itu 100 kali ikut kuliah tak berubah. Kerana hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah belum ketat. Hubungan kita dengan jasad kita. Cinta, kamu nak cinta Allah, kena cinta ini. Kerana tanda-tanda keagungan Allah ada dalam diri kamu. Dari air jadi darah, dari daging, dari tulang, mana datang semua ni? Kita tak pernah fikir. Sebab itu fikirkan kejadian kamu, kamu akan merasa hebatnya Allah. Rasa hebat Allah saja boleh jadi sebab kamu dapat ampunan. Boleh?
Bukan ibadah kita, bukan solat kita, bukan haji kita, bukan umrah kita yang menjadi sebab Allah ambil kita masuk syurga. Tapi bagaimana hati kamu dengan Allah, dan bagaimana perbuatan kamu dengan Allah, amalan kamu dengan Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha mengasihi, maha penyayang. Kami kau pilih kami dalam masuk ke rumahmu pagi ini ya Allah. Kami bercakap tentang-Mu ya Allah. Kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami ingin dekat dengan kekasih-Mu ya Allah. Kami menghayati dan menghargai jasad yang Kau ciptakan kepada kami ya Allah. Tapi ampunkan kami. Kami belum bersyukur dengan jasad yang sempurna ini. Kami belum bersyukur dengan rezeki yang Kau berikan ini. Kami belum yakin kami akan bertemu dengan-Mu. Kami belum rindu kepadamu. Kami belum rindu dengan kekasih-Mu. Maka ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, ada kesilapan kami ini, kecewayan kami ini. Allah, jangan hukum kami ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bari, Engkau yang maha mengurus. Uruskan kami ya Allah mengikut urusan-Mu ya Allah. Ya Hadi, Engkau yang memberi petunjuk ya Allah. Hari ini kami dapat petunjuk. Kekalkan petunjuk ini. Jadikan dia darah daging kami ya Allah. Ya Allah, ya Afu, Engkau yang maha pemaaf. Kami mengharapkan kemaafan-Mu. Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Ampunkan kecuaian kami, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Ya Tawwab, Engkau yang menerima taubat ya Allah. Terima taubat kami. Kami bertaubat ya Allah. Kami ingin menghargai dan mensyukuri seluruh anggota yang Kau bekalkan ini ya Allah. Yang nampak, yang tidak nampak. Ya Allah, ya Kudus, Engkau yang maha suci. Sucikan anggota kami ini dari kesalahan. Sucikan anggota kami dari melakukan dosa. Sucikan minda kami dari memikirkan dunia, jadikan boleh memikirkan akhirat. Sucikan langkah kami, akan langkah ini langkah yang Kau redha. Sucikan amalan kami dari riya dan ujub ya Allah. Sucikan seluruh ungkapan yang keluar dari lidah kami. Sucikan segala niat kami dalam keluarga, menjadi istri, menjadi ibu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Kami cuai dengan anak-anak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah. Oh ya Allah, dah pukul 11. Saya ada 3 minit satu soalan kan? Saya paling panjang dia bagi pukul 11. Patutnya 10.30. Okey, sebelum tu sekejap, saya terlupa, saya ada menyediakan package umrah 3,800. Dalam dokumen dia tulis 6,800. Tetapi kita dapatkan penderma yang mana akhirnya jemaah hanya membayar 3,800 sahaja. Untuk bulan tahun ini kita ada bulan 11 dan bulan 12. Okey, pada yang berminat boleh hubungi kami. Nanti ada pembantu saya ada di luar. Kalau nak bertanya, kau teringin nak pergi, nak bawa anak, bawa mak, bawa siapa-siapa, kita hanya menyediakan kemudahan insya-Allah. Jadi kalau berminat, ini di antara nanti kita bagi pada AJK ke apakah. Okey, nombor telefon saya 017
8724285 017-872-4285, insyaAllah. Dan pembantu saya Nur Bismi 019-669-2372. Sebab saya akan berangkat 1 November, akan berada di sana selama 3 minggu untuk November dan 3 minggu untuk Disember bersama dengan jemaah. Kita 1 bulan ada 3 perjalanan. Tiap-tiap perjalanan ada 480 jemaah. Okey, jadi saya akan pergi dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyertai atas dermawan-dermawan yang diberikan, sehingga kita hanya membayar sebanyak 3,800 sahaja untuk umrah. Okey, terima kasih. Silakan, Musi. Ada soalan? Tak ada kot. Ada soalan? Ada soalan yang ada sesiapa yang nak bertanya? Tak sampai kot, dia ke depan lah. Ya. Tak apa, saya nak balik. Saya nak balik. Macam mana pun, nak makan tak makan saya akan balik. Ada urusan lain. Soalan saya, Ustazah, saya nak tanya soalan saya, bagaimana ya macam konteks tadi memahami akidah, tetapi hari ini pada secara umumnya kebanyakan kita Islam itu hanya diwarisi tetapi tidak difahami, dan dia menjadi satu virus yang menakutkan macam yang Ustazah sebut. Dan saya sendiri secara kecil-kecil pun ada buat research. Hari ini remaja merasakan zina itu suatu permainan yang indah, bukan sesuatu yang dosa. Bagaimana yang kita menyedarkan umat ini supaya memahami pentingnya mengkaji dan memahami Islam itu untuk diimani dan dipraktikalkan dalam hidup, bukan hanya diwarisi. Sebab hari ini terlalu banyak kita berjumpa dengan orang Islam yang inginkan Islam tetapi memahami Islam itu hanya diwarisi. Dan masjid itu pun umpama untuk orang-orang yang, minta maaf saya cakap, untuk orang pecik, tapi orang muda pun tak ramai yang nak dekat dengan masjid. Macam mana kita nak memahamkan umat itu tentang pentingnya memahami Islam itu, membawa Islam itu masuk ke dalam jiwa dan hati. Wallahualam. Panjangnya soalan. Dah habis jawab satu kuliah dah. Sebab inilah proses. Saya tadi baru bagi 1 perpuan entah berapa je, milimeter je. Sebab 1 jam. Kita tidak boleh salahkan siapa-siapa. Kalau kita mau, kita harus cari sendiri. Jangan tunggu orang bagi. Kalau kita boleh cari duit, kenapa tak boleh cari ilmu? Kenapa tak boleh cari madrasah? Kenapa tak boleh cari tuan guru? Kenapa tak boleh cari laman web? Kenapa tak boleh beli buku? Saya tak sempat beli gelang, beli cincin sebab beli buku. Sekurang-kurangnya ada ilmunya. Kita nak berdebat dengan ustaz mana pun, kita dah ada. Betul tak ustaz? Supaya kita bercakap, hadis yang kita faham, Al-Quran yang kita faham. Pertama, Al-Quran kena baca makna dan tafsir. Tanpa Al-Quran tak boleh gerak. Yang pertama. Kenapa orang tak suka Quran? Sebab Quran sudah diketepikan dalam sistem pendidikan. Akhirnya dibawa sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz katanya baik, tetapi dia menghafal, bukan mengkaji Al-Quran. Jadi muka jadi sekeping. Ini pengalaman saya ke sekolah-sekolah tahfiz. Yang sombong, yang tak tegur orang, yang tak peduli orang, yang tak kisah orang, mereka lah. Kerja mereka hanya menghafal. Maka hafal jadi burung kakak tua. Cucu saya 3 orang hafiz. Tapi saya pesan pada dia, kalau muka tak boleh senyum, kalau muka tak boleh tolong orang, kalau muka berat dah cakap dengan orang, bukan badan tangan berat nak buat pahala, 30 juzuk kamu tidak ada maknanya.
Kalau kamu tak boleh jadi baik, tak boleh tunjuk jadi contoh jadi baik, 30 juzuk dalam otak kamu kosong. Sebab Al-Quran bukan untuk dihafal, untuk dihafal, dipaham, dikaji sampai ke akar umbi, sehingga kita sedar Al-Quran ini sangat mahal harganya. Ini tidak berlaku. Sebab itu tadi hadis yang saya baca, setiap anak yang lahir bersih hanya ibu dan bapa lah. Sebab tanya diri kita, aku sudah jadi contoh ibu soleha belum? Aku sudah jadi contoh isteri soleha belum? Sejarah sirah ada 40 lori dengan dunia ni. Untuk kamu latih diri jadi isteri soleha. Tak perlu jumpa ulama besar. Nak belajar senyum je gagal ni. Tengok muka berapa orang tak boleh senyum. Sebab tak pernah membentuk diri jadi isteri soleha. Semua nak tunggu ustaz kata, nak suruh orang kata, nak orang bagi, orang nak datang, orang nak. No. Cari. Kalau rezeki kita cari, ilmu tu rezeki. Allah tak bagi hidayah kalau kamu tak cari. Sebab itu ramai datang surau tidur. Apalagi penceramahnya bersopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Oh, saya terus tidur 10 minit boleh lah. Nguap. Yang kedua tak faham. Yang ketiga tak boleh nak buat. Sebab itu cari. Saya pun cari, tak pernah masuk sekolah, tak pergi Mesir, tak pergi mana. Cari guru. Okay, sebab itu saya kata saya PhD-nya begini, itunya begini. Itu tak penting. Yang penting apa kamu dapat daripada PhD tu. Tak payah bawa doktor gulu gilim. Dah maaf banyak lah. Tak bawa ke mana kalau jumpa Allah yang sangkut. Sebab itu cari dua-dua. Saya insya-Allah bukan sombong dan riak. Tapi cari sendiri. Cari tok guru sendiri, cari guru tahfiz sendiri, cari guru tafsir sendiri, cari guru akidah sendiri. Semua ada. Sebut je. Hafal Quran je kita letik. Surah lazim dia tak lepas. Mana mungkin cinta Al-Quran? Mana mungkin nak dapat isi Al-Quran? Tapi yang paling besar, mengapa anak kita meragam? Kerana kita orang pertama meragam. Mak ayah kita meragam. Tapi nak salahkan mak ayah dulu tak ada komputer. Tak ada Mr. Google, tak ada WhatsApp, tak ada YouTube, tak ada segala benda. Sekarang ilmu sampai ke pintu, sampai ke bibir. Tapi kalau guna untuk WhatsApp muah, apa tak gunanya? Ini alat cari ilmu, ada 40 lori YouTube berlambak. Dah baca cari Quran, cari hadis, nak semak betul ke tak? Okey? Maka sekali lagi jangan salah siapa-siapa. Allah bagi hidayah pada yang mencari. Allah bagi pertolongan pada yang tolong Allah. Kita tolong orang, tak tolong Allah. Niat tolong masalah. Sebab itu apa? Siapa yang bekerja kat tangan? Siapa bekerja lagi? Masih bekerja. Apa sebab puan kerja puan? Cari apa? Semak tak kisah, bukan salah apa pun. Apa sebab kerja? Tembak aja. Cari rezeki. Nampak tak? Tudungnya labuh. Tanda warak. Betul tak? Tak salah. Tapi kalau cari rezeki, dia akan gajilah dulu. Betul? Maka niat sudah tidak jelas. Kalau kamu cari rezeki dari mana? Dari Allah. Makanya siapa nak cari dulu? Saya kerja kerana penampar kamu. Itulah ceritanya. Kulit nampak terasuh, tapi keyakinannya masih serong-merong. Sebab itu saya suka tanya. Itu bukti hidup yang dia tak jumpa. Bekerja kerana Allah, dapat redha Allah. Matinya syahid. Kalau cari gaji, minta ampun, matinya mati katak. Maka betulkan niat dulu. Aku masak kerana apa? Baru boleh jadi contoh. Mak aku begini, mak aku cakap gini. Suap anak aja ini air dari Allah, jangan bazir. Ini rezeki dari Allah. Tangan kamu tu boleh nyuap, boleh gerak sebabnya tangan kamu dari Allah. Kamu boleh jalan, Allah yang bagi. Jangan lari-lari, ini bumi Allah. Jangan buang sampah merata-rata, jangan ludah merata-rata. Ini bumi Allah. Nanti kamu masuk dalam tanah, nanti tanah tu marah. Kita asuh dari kecil. Ada siang, siapa buat siang? Tadi malam kan, tapi maknya tidak jadi contoh. Mak nak dapat Al-Quran letih weh. Sebab itu kita buru-buru sekolah tahfiz. Akhirnya anak entah ke mana. Sebab tidak tampung dengan ilmu dunia. Sebab itu Rabbana atina fidun
Dunia. Setelah hantar tahfiz, hantar dia ilmu lain. Supaya jadi accountant beriman, jadi arkitek beriman, jadi lawyer beriman, jadi polis beriman, jadi askar beriman. Tak adalah cerita Rasulullah. Betul ke tidak? Itu kekuatan. Saya minta maaf, mungkin jawapannya tidak begitu sesuai. Kalau sesuai ke tak sesuai, terpulang. Sebab itu pada saya, siapa hendak anaknya masuk syurga? Mak masih layak masuk syurga dulu. Jangan betulkan anak kalau kita belum betul. Baca sirah Rasulullah, sasiah Rasulullah, ikut perangai Rasulullah, ikut pesan Rasulullah, kamu tidak akan sesat. Ini janji Allah dan janji Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit soalan itu akan membantu kita melihat ke dalam diri. Aku dah jadi solehah ke belum? Ataupun aku salah-salah semua. Kalau yang sikit ini dapat diangkat, insya-Allah kitalah orang pertama yang Allah pilih untuk berubah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kasar-kasar jawabnya. Tapi kasar itu penting sebab saya nak ketuk paku pada dinding, nak ketuk paku pada lantai. Pernah tengok orang ketuk paku tak? Macam mana mulanya? Kau pintu ke? Dah. Betul ke tidak? Itu keedah kami belajar. Sebab kami belajar nak buat, bukan kami belajar nak tahu. Nak buat. Quran kata apa? Nak buat. Itulah niat sahabat belajar. Kita pula niatnya apa? Nak tahu. Salah lah. Betul? Betulkan niat. Ya Allah Tuhanku, apa yang aku baca jadikan dia ibadah. Okey, betulkan niat. Supaya kerjanya kerana Allah, bukan kerana majikan. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat soalan. Minta maaf banyak-banyak. Saya nak berangkat lusa. Jadi apa belum siap lagi. Tadi ada banyak benda nak buat. Minta maaf banyak.